Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan berkaitan dengan topik pembaziran. Nak tahu? Anda juga boleh menonton secara HD di www.tonton.com.my. Baiklah sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang indah dan barakah ini, kita nak bincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan kewangan dan juga berkaitan pembelanjaan kita. Ini kerana orang pada hari ini suka belanja, tapi kadang-kadang tidak berpada-pada. Maka pada hari ini kita nak bincangkan apakah solusi, apakah jalan yang terbaik supaya kita tidak melakukan pembaziran. Bersama dengan Ustaz kita, siapa lagi? Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, juga kepada sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jangan lupa buat 3S seperti biasa. Yang pertama, suka, tanda kita sokong kepada program agama. Yang kedua, komen. Dan yang ketiga, sebarkan apa yang telah kita pelajari pada pagi ini kepada keluarga kita maupun sahabat handai kita. Baiklah, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah ataupun permulaan topik perbincangan kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati sahabat kita yang mulia Fadil Ustaz Hakim. Ya. Yang dihormati juga rakan-rakan penonton yang menonton kita pada slot Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Allah membuka tirai permulaan pagi Jumaat kita dengan penuh kebaikan, mengizinkan kita dengan penghujung tahun 2023 ni dengan diberikan kebaikan untuk bertemu dalam slot pengajian. Mungkin ada orang yang dulu boleh mengaji, main ujung-ujung umur boleh dah seronok dengan ya pula dah dengan program-program mungkin lara dan sebagainya. Tapi setakat pagi ini masih boleh konsisten ni doa pada Allah agar sampai mati #tiljannah. #tiljannah boleh terlibat dengan program-program pengajian. Baik tuan-tuan, satu tajuk perbincangan yang sangat baik untuk kita bincangkan, yang mungkin ada orang yang merasakan bahawa Allah dia kata benda-benda macam ni pun nak sembang, nak bercakap, nak pesan. Macamlah kami tak tahu, kami porti. Bukan soal faham ataupun tahu atau tak tahu, tapi adalah soal peringatan. Betul. Agar kita boleh menambah baik kebaikan yang kita ada, dan kita boleh berpesan-pesan seperti Nabi Allah sebut dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqq. Itu kita berpesan-pesan dengan perkara yang bawa kepada kebenaran. Dan bila sebut tentang pembaziran, kita selalu dengar membazir ni bersaudara dengan setan, ikhwanus syaitin. Dan Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, Allah kata, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat, dan makanlah dan minumlah, wasyarabu wa kulu wasyarabu wa la tusrifu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ataupun melampaui batas ni, para ulama tafsir membahaskan melampaui batas juga termasuk dalam makan dan minum ini dalam bab pembaziran. Kan beli ikut nafsu, kan makan sikit je kadang-kadang kan. Kalau nak makan tu berian tambah bulan Ramadan kan, dia lambung cok badak tu. Dengar Tok Imam baru ketuk mic, buk dia sumbat dalam mulut. Tengok Tok Imam, Tok Bilal tu kata, sorry, test mic. Maka kita tak mau berlakunya pembaziran kerana data daripada sisa pepejal. Kalau kita tengok satu statistik yang sangat menakutkan, sehari tidak kurang daripada 73 tan makanan yang dibazirkan. Itu statistik pada tahun 2021. Dan setiap tahun statistik daripada Wastage punya company menunjukkan pertambahan yang tak pernah menurun. Maksudnya within this 20 years punya statistik untuk sampah sentiasa bertambah. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya ada something wrong somewhere yang perlu kita bahaskan pada pagi ini agar menambah nilai kebaikan. Paling common, paling cak ayam penonton Tanyalah Ustaz dah tak buat pembaziran. Sebab tak mau ada DNA setan ni. Rugilah apa? Ikhwanus syaitin ni bersaudara. Masuk saudara ni apa? Dia beradik Betul.
Jadi tak mau adik-beradik kalau kata terasa. Habis duk buat pembaziran tak terasa pula. Allah sebut dalam Quran orang yang membazir ni ikhwanu syaitan. Betul. Bersaudara dengan setan. Kalau kawan kita berkata, hang ni macam setan. Ui, mengamuk kita. Betul. Jadi hak hogan tu. Kan? Tapi lepas tu kita nak bincang agar insya-Allah sama-sama dapat kita prevent, dapat kita mengelak daripada benda ini berlaku daripada sebahagian daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan termasuk dalam nilaian kebaikan yang bawa kepada pahala kepada kita semua, insya-Allah. Saya suka dengan ayat Ustaz tadi, iaitu kita nak cuba membuang DNA syaitan walaupun sekecil-kecil perkara, iaitu pembaziran. Baik, kita nak terus ke soalan yang pertama pagi ini dari Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Di antara tanda mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ialah memastikan tiada berlakunya pembaziran makanan dan minuman. Bagaimana nak elakkan pembaziran makanan semasa dan selepas makan supaya tidak menuai dosa? Yang kedua, apakah nasihat Ustaz kepada mereka yang mempunyai nafsu atau selera makan yang tinggi bila sudah makan tidak dihabiskan, dan jika berniat untuk membuang makanan, apakah yang perlu difikirkan? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk pembuka bicara kita daripada Kak Jura Azlin Sufian. Ni manusia-manusia kiriman Tuhan ni. Allah. Saya tengok depa ni, Allah Rabbi, konsisten sungguh. Betul. Kalaulah anugerah yang boleh diberikan oleh TV3, maka carilah manusia-manusia kiriman Tuhan sebegini kan. Yang memang depa ni tak relax. Saya rasa memang kehidupan mereka setiap hari adalah ditambah dengan ilmu dan memberi nilai kebaikan ilmu daripada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Saya doa Kak terus muda 10 tahun daripada umur. Amin. Sebabkan satu soalan tanya muda setahun, insyaAllah. Bila sebut soalan pertama, di antara tanda mensyukuri nikmat diberikan oleh Allah memastikan tak berlakunya pembaziran. Baik, macam mana nak elak? Maka tuan-tuan, haruslah adanya perancangan yang awalnya ada 5 pelan tindakan agar pagi ini kita boleh buat dan kita laksanakan terus dalam kehidupan kita. Yang pertama, pastikan merancang hidangan apa yang kita nak masak atau nak beli. Lah ni zaman trend ni dia penyegan lah. Orang Kedah panggil penyegan. Kalau sini orang sini dia panggil malas kan. Orang Kedah panggil penyegan. Dia penyegan sungguh nak masak tak apa. Kalau nak beli sekalipun kena rancang berapa hidangan apa yang kita nak beli. Kalau kita nak masak tu lebih mudah lah. Macam contoh family kita ada berapa orang? Ada 5 orang kan, 3 orang anak, laki dan bini. Maka kita tahu dah kalau anak tu kecil, depa takkan makan macam belah saka kot. Misalnya dia makan ciki-ciki, alah cuek-cuek-cueknya. Anak-anak lah ni pula macam anak saya pula, dia pun suka makan nasi dengan kicap. Simple. Kita kerja macam apa ni nak bagi dia makan selesa, lalas nasi dengan kicap juga pilihan dia. Tak apalah, at least kita tahu, kita kenal lah keluarga kita tu macam mana. Maka sebab tu merancang hidangan itu adalah asas yang paling utama nak elak daripada berlakunya pembaziran. Yang kedua, pemahaman dan kenal pasti saiz hidangan. Contohnya bila kita pergi kedai makan, kena takkid ataupun kita kena tanya dengan portion ni besar mana. Contoh kadang-kadang kalau pergi kedai nasi Arab, dia memang satu portion, contoh nasi mandi. Nasi mandi ni portion dia seorang makan, seorang dia. Betul. Saya duk belajar di Mesir dulu. Masya-Allah, tabarakallah. Saya tengok nasi Arab dia main hantar tu sepinggan tu boleh makan kita 3 orang. Masya-Allah. Orang perempuan ni. Tengok dia makan. Oi, saya abang kawan saya kalau nak nikah jangan nikah dengan orang Arab. Cara dia makan tu, ya Allah, takut. Yang syoknya dah lah pinggan tu besar dah. Saya confirm takkan boleh habis. Confirm. Kalau 2 orang pun tak habis. Saya yakin portion dia. Siap dia tambah. Nasi tambah. Nasi tambah. Makan ni tak habis lagi. Tapi tak apalah, dia boleh habiskan. Kerana mungkin perut dia ada ekstra tonggas kat belakang kan. Saya pun tak tahu, tak nampak lah ekor dia tanam ke apa, ada beg plastik. Tapi itu kemampuan dia. Maka sebab tu kena kenal pasti saiz hidangan itu. Kalau tak, kalau di kedai saya akan takkid. Besar mana atau banyak mana saiz ini. Contohnya chicken chop. Okey, biasa saya akan order pada anak saya. Kalau anak saya 6 orang, 6 orang mereka saya tahu dah, mereka akan diajar untuk makan berkongsi. Yang abang kongsi dengan adik, yang adik ni kongsi dengan adik ni. Jadi kat situ akan kita boleh kontrol damage daripada
biasanya ayah-ayah jadi mangsa yang pakai boroi besar-besar sangat ni sebab apa? Nak menghabiskan makanan isteri dan anak-anak. Isteri pun kadang mengada kau nak order macam-macam. Betul. Yang nak habisnya kita. Maka batu kenal pasti sesi hidangan. Yang ketiga, simpan makanan yang tepat. Yang ni dan makanan ni pula nanti kita akan bahaskan berkaitan apa makanan yang kita boleh perangat dan apa makanan yang tak boleh disimpan. Nah, yang ni kenal pastilah makanan apa. Biasanya contoh macam nasi kita boleh untuk dipanaskan ataupun makanan-makanan yang tak melibatkan santan, yang tak melibatkan kepada ataupun sentuhan yang kita tahu berlakunya direct engagement yang berlakunya bakteria dan sebagainya, maka itu tak perlu dipanaskan. Nah, itu kena kenal pasti. Saya yakin ibu-ibu suri rumah ni kita dah ada knowledge, dah lama duk masak, kita tahulah makanan mana sesuai tak sesuai. Yang keempat, pengkomposan. Maksudnya macam contoh kulit buah yang mana yang kita boleh kompos dia sebagai baja, you go for that. Kerana tuan-tuan akan dapat pahala daripada pengkomposan yang betul ini, menjadikan baja, memberikan mesra alam, kan, menyayangi alam. Itulah satu bentuk kebaikan, bukan hanya menyantuni kepada manusia, santuni alam juga dengan baik. Dan yang kelima, paling tak relax sekali adalah kongsi hidangan dengan orang lain. Betul. Jangan dia buat perangai kedekut tidur masin. Pagilah kongsi itu bawa kepada keberkatan. Betul. Kan, budaya berkongsi makanan ini perlu dibawa semula kerana ia memberikan keberkatan dalam rumah tangga kita. Yang kedua, Kak Jura kita tanya berkaitan nasihat pada orang yang nafsu makannya terlalu besar. Ni jenis geng-geng yang memang depa ada mileage makan yang portion makan yang tak relax punya besar. Baik, ingat dari segi kaedah fiqh, al-aslu fi asya'i ibahah. Setiap daripada asal sesuatu benda ni adalah hukum dia adalah harus. Maka orang yang makan ni jangan samakan semua itu dalam satu portion. Saya makan tak sama. Tadi saya makan dengan Ustaz Hakim. Ustaz Hakim tak makan nasi. Sebab tu betul-betul tengok dia kurus, tak relax lah ni. Masya Allah. Dia tak apalah dia tak makan nasi kerana dia tahu kapasiti dia. Dan dia kata kalau sekali-sekali kena makan nasi, sehari kena makan juga Ustaz kan. Sebab hidup lembek. Makan apa? Itu dia tahu dia punya nilai keperluan badan dia. Macam saya tahu dah kalori badan saya 2,400. So pagi tadi saya pun tak makan nasi. Saya makan cucuk 3 ketui. Saya terambil sebiji seketui lebih. Maka saya buat apa tadi? Saya bagi kat orang. Saya kongsi makanan tu dengan orang. Maka tuan-tuan kenal pasti lah. Takkan diri sendiri pun tak kenal. Ampun. Mangkak sangat kan? Maka kita tahu sepatutnya diri kita. Dan dalam surah A'raf 31 dia Allah kata apa? Jangan melampau-lampau. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah apa yang kamu nak makan minum selagi mana halal, tapi jangan melampaui batas. Kadang-kadang kita tengok depa buat mukbang apa? Mukbang lah, bubur segala gajah, harimau, mata apa semua dalam tu. Kita tahu confirm takkan habis. Maka itu adalah pembaziran yang itulah persaudaraan kita dengan iblis. Setan dia syok sangatlah. Sebab apa? Pembaziran. Patutnya makanan tu boleh diberikan kepada orang lain, kita tak berikan. Maka pembaziran mutlak namanya. Baik, apa pun kena ada perancangan. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bercerita tentang pembaziran. Nak tahu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusrah. Jom kita beralih ke soalan yang seterusnya. Kali ini datang dari Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana pula hukumnya menyudahi makanan kerana sudah kenyang padahal ada sisa dalam pinggan, dan cara manfaat makanan yang tidak dihabiskan itu? Terima kasih Ustaz YY. Terima kasih juga kepada Mak Etun atas soalan. Silakan, terima kasih Mak Etun kita. Masya Allah, nama ni nama klasik ni, jarang-jarang nampak. Biasa ni dalam cerita Usuk Santurian, cerita lama ni, Masya Allah. Baik, terima kasih Mak Etun untuk soalan yang saya rasa ramai orang buat. Mak Etun tanya ni bukan Mak Etun nak buat, tapi nak tanya bagi kita semualah, termasuk saya yang mungkin banyak kali melakukan perbuatan ini. Yang pertama, macam mana nak elak daripada berlakunya masalah ni? Dan apa hukum dia? Jelas, hukum dia haram. Buat pembaziran haram. Tolong sembah lah. Itu yang kita pegang begini. Yang kedua adalah berkaitan, sebab tu Nabi SAW ajak kita berhenti sebelum
kenyang. Bukan waktu dah kenyang nak sumbat tak lepas nak masuk baru berhenti. Maka kat situ, sebab tu saya kata tadi, kita semua on personally kita kenal portion makanan masing-masing. Even saya rasa start daripada beberapa 2-3 tahun ini, mungkin dengan faktor umur, walaupun tak adalah terlalu tua tapi tak terlalu muda juga. Saya kan dah main dah 6 orang anak ni, umur dah cecah 30-an. Jadi setiap kali kalau saya pergi makan, saya akan confirm buat nasi setengah. Nasi setengah. Saya lebih suka saya makan kerap daripada saya makan banyak. Itu yang pertama. Jadi kenal pasti portion dan berhenti sebelum kenyang tu. Kita tengok, rasa kalau kita makan, kita makan 100 gram nasi. Contoh saya bagi agar kita mudah ukur. Tak ada orang nak pergi gatal, pergi timbang pula lah. Sebenarnya abang, kalau ukuran itu boleh dibuat. Kalau kita tahu portion perut kita ni 100 gram, maka kita akan ambil 80 sahaja. Sebab 80 tu dia dah sampai dah sedap dah perut ni, cukup untuk kita ni. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, kedudukan hadis pada 2380. Apa yang Nabi sebut pada kita? Nabi kata tiada ruang yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Allah. Ni perut ni, apatah lagi boroi, pulas steering kereta dengan perut ni, good luck lah tuan-tuan. Cukuplah bagi anak Adam itu memakan beberapa suapan untuk menegakkan tulang sulbinya. Ini orang kata makan untuk hidup. Tapi kalau hang belasah sampai kenyang, sampai nak termuntah macam tu sekali, yang tu namanya hidup untuk makan. Nabi kata apa? Cukuplah ambil makanan ni untuk kita nak buat kerja, boleh berdiri, ada tenaga. Kalau tak ada gula langsung, kalau tak ada karbo langsung, akan kena hypo. Kan? Dia akan react kepada mungkin darah rendah dan sebagainya. Terlebih pula takut darah tinggi, kencing manis, kencing orang pula. Jadi banyak tu nak kena ni. Namun Nabi kata apa? Jika dia tidak dapat mengelakkannya, maka hendaklah dia membahagikan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Perasan tak tuan-tuan ni? Nabi ajak kita tengok. Nabi ni bukan, walaupun Nabi tidak ada PhD dalam pemakanan, atau dipanggil dietitian, tapi Nabi dah ajak kita ilmu dietitian. Nabi ajak kita bahagikan kepada 3 perut ni. Yang pertama isi untuk makan, yang kedua Nabi kata isi untuk minuman, dan yang ketiga simpankan agar untuk pernafasan. Perasan tak bila kita makan banyak jadi apa Ustaz? Mengah kadang-kadang jadi pedih hulu hati. Kalau kita udah biasa jadi tu imam bulan Ramadan. Saya dulu waktu zaman duk tahfiz, orang jemput jadi imam tarawih. Saya ni terang lah dibesarkan daripada keluarga yang susah lah juga, sebab mak saya meninggal ketika kecil. Jadi ayah saya alhamdulillah sangat bertanggungjawab memastikan kami cukup makan, tapi tidak mewah. Tapi makan cukup alhamdulillah. Tapi bila bulan Ramadan orang panggil pergi jadi imam tarawih, waktu tu biasa dia bertanya, "Ustaz, nak makan apa?" Allahu Akbar. Habis gajah, rimau, merang, apa benda yang boleh makan ni kita akan request, dia pun akan tunaikan. Jadi saya ingat lagi minggu pertama tu duk pulun makan, sebab kita tak biasa makan makanan yang sedap-sedap yang banyak tu, cuk badak, cuk keria, cuk Melaka, cuk macam cucuk saja pun saya rasa 6 episod tak habis. Jadi bila makan saya makan banyak, saya perasan mayang mengah. Betul. Surah Fatihah ni 14 kali berhenti. Allahu Akbar. Lebih pada taranum jawal bujawab tu. Dia punya penat dia tu, ya Allah. Beban nak boleh habis 20 rakaat ni. Kita pun rasa bila nak habis tau. Betul. Maka baru kita faham bahawa yang Nabi sebut kan perlu simpan 1/3 daripada isi perut ini untuk pernafasan agar tak mau berlakunya mengah. Baik, maka patut saya kata tadi pada soalan Maitun, elakkanlah daripada ambil berlebih portion sebab kita kenal. Maka kalau kata 100 itu ambil 70% sahaja makanan, agar 30% lagi kita simpan untuk pernafasan. Jadi insya-Allah takkan berlakunya pembaziran lah. Mana ada orang sakit baru cari ubat, mana ada orang
benda dah berlaku, kamu nak buat, tak boleh nak buat apa, maka kita cuba elak. Prevention is better than cure. Kita elak lebih baik daripada mengubati. Jadi elak pembaziran juga lebih baik daripada mencari penyelesaian, sebab dia takkan berlaku kalau kita jaga, insya-Allah. Baik, jadi 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk pernafasan. Saya tertarik dengan satu soalan yang ditanyakan oleh Tuan Faizal bin Ahmad. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaannya kita dengar ayat biar lebih, jangan tak cukup. Adakah ayat begini menjurus kepada pembaziran? Jika dilihat ada benarnya. Pernah juga saya jumpa beberapa kali di majlis perkahwinan, makanan tak cukup. Tetamu terpaksa balik dengan perut kosong. Kesian tuan rumah, tak tahu nak letak mana muka. Nak elak pembaziran, aib pula yang dapat. Bagaimana Ustaz lihat situasi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Faizal ni. Saya perasan kalau dalam soalan Bang Faizal ni mesti tak relax punya. dia power soalan. Semua power, tapi Bang Faizal ni dia kreatif sikit soalan dia. Ni makan kiswih banyak ni, masya-Allah. Baik. Soalan ni saya rasa bagus untuk kita semua. Dalam bab kenuri lah, yakin. Kenuri. Ustaz kenuri berapa kali Ustaz? Sekali Ustaz. Sekali. Saya kenuri 2 kali. Alhamdulillah. Jadi dalam bab kenuri ni kita kena faham satu benda. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu dalam kaedah Islam, tengok bagaimana Islam ni sangat besar kebaikan dia, sehingga kan memberikan kecil-kecil ruang itu pun ada penyelesaian. Tengok Nabi kata apa? Haqqul muslimin ala muslimin situn. Hak ke atas orang muslim tu ada 6 yang kena tunggu. Yang pertama, iza laqitahu fasalim alaih. Yani hak dalam menyebarkan salam. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Bila mana adanya undangan, maka kamu raikan ataupun kewajipan kamu. Fa'ajibhu tu ni kewajipan kamu untuk kamu pi. Kalau tak ada keuzuran. Dalam Islam, kenduri yang dijemput, maka kalau tidak ada keuzuran kita kena wajib pi. Nah, kecuali keuzuran dia jemput duduk kat kenduri kahwin dengan dia, menantu dia menikah dengan orang Afrika. Duduk kan. Tak apalah, orang Afrika yang baik-baik banyak je. Tadi kita tengok kalau banyak yang ni kahwin dengan orang luar negara. Tak apalah, itu rezeki mereka. Tapi nak pi kenduri, dia panggil ni mail lah maklum kenduri dekat mana? Dekat Mesir, kahwin dengan orang Mesir. Nak pi mana? Nak mampu, maka itu namanya keuzuran. Ataupun waktu, kenderaan, duit atau macam-macam keuzuran, tak apa. Tapi kalau tak ada apa, kena pi. Sebab apa? Sebab untuk budgeting. Agar tuan rumah tahu siapa yang dia jemput dan banyak mana dia jemput. Dan tuan rumah pun kenalah buat budgeting customer segment. Berapa orang yang hang jemput, hang buat keluar 1000 kad. Dari segi penilaian dia, daripada 1000 tu, let's say we call Pareto law. 2080 punya rule. Maksudnya daripada 1000 kad yang dikeluarkan, 800 yang akan datang. InsyaAllah lah, biasanya range dia saya rasa takkan lari jauh lah. Let's say kita kata 800, kecuali hang ni panggil huduh, insyaAllah dia akan lebih rendah lah. Orang memelak nak pergi kenduri kan. Let's say lah kita kata 80% daripada 1000, maka 8 kali 4. Sebab satu keluarga kita bajet dengan 4 keahlian yang akan datang. 2 orang anak, laki dan bini, insyaAllah. Maka 800 kali dengan 4, sekitar kita akan dapat 3,200 orang yang akan datang. Maka kita buat makanan itu setimpal dengan jemputan. Ini hang jemput 1000 kad, hang buat 500 pack, demamlah pengunjung yang mai. Betul. Dan tu yang pertama, dari segi tanggungjawab orang yang buat kenduri. You kena buat fokus budgeting. Kalau negara pun ada RMK, sama dalam rumah tangga pun kena ada RMK kita. Kena ada rancangan perbelanjaan juga agar tak berlakunya pembaziran. Apatah lagi kenduri. Jangan Umi ikut teradak buat je. Min jemput je ikut suka. Sekarang dengan teknologi, pada saya kalau dengan teknologi mutakhir ni, kalau masih berlaku pembaziran, itu atas kecuaian tuan-tuan. Sebab kalau kita tak pandai, anak pandai. Lah ni depa buat lah ni sistem bagi QR code lah, bagi link, nak buat pengesahan datang ke datang. Betul. Saya tengok kenduri yang belah-belah KL ni semua jenis tak relax ni. Depa semua hantar macam tu Ustaz. Betul, senang. Jadi senang. Kita pun tak salah berlapik-lapik, duk mohong-mohong, hang dia yes or no. Tak payah duk buat insya-Allah. Tak payah duk mohong. Kalau boleh mai abang boleh. Depa pun tak abang kena tulis 800 surat setuju sebab. Dah. No, tak boleh mai. Betul. You can attend, you say you can attend agar
membantu tuan rumah. Nah, ni tanggungjawab tuan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggungjawab kepada pengunjung ataupun orang yang datang, tetamu. Tuan-tuan, pergi kenduri tak wajib makan. Saya ulang. Pergi kenduri tak wajib makan. Contoh jangan pi tu niat memang ketak pala-pala nak pergi makan, janganlah macam tu. Nah, sebab ada orang yang buat walimatul urus ni dalam keadaan ni mereka ini dalam keadaan yang susah. Sebab tu Nabi sebut kepada sahabat, buatlah kenduri walaupun dengan 19 seekor kambing. Itu disebut kepada siapa? Sahabat yang paling kaya, Allah Akbar. Abdurrahman Al-Auf. Hak kita, hak tak apa nak kaya, bukan anak Papa Megah Holding ni, biarlah ukur baju di badan sendiri. Betul. Kan dah lah tak kaya sangat, sanggup buat pinjaman. Saya minta maaf sebut, ramai kawan-kawan saya dulu dalam askar sekejap, pegawai-pegawai lah. Jadi pegawai-pegawai ni bila kahwin, mereka nak mungkinlah nak bawa pride pegawai itu, sehingga kan ada kawan saya seorang ni dia buat pinjaman 30,000 dalam koperasi askar. Memang dapat lah sebab walaupun tidak ada interest. Tapi berhutang 30,000 itu hanya untuk sehari punya momen. Raja sehari, dia nak menjadikan diri dia sebagai raja hari itu, disewa dewan yang grand-grand. Memang pergi kahwin, kenduri kahwin itu kita rasa kegranan itu. Kegranan. Rasa dia punya mahal itu. Tapi apa guna kamu berseronok sehari menanggung beban hutang selama lebih 10 tahun. Allahu Akbar. Lah dah anak 3-4 orang, hutang tak boleh bayar lagi, hanya untuk gelanggang yang sehari. Maka fikirkan, daripada kamu nak habiskan. Sebab tu saya abang, kalau staff-staff saya akan abang, kalau nak menikah, kalau tanya saya, hampa kahwin buat je satu kenduri pun tak apa. Kalau contoh seorang duduk dekat Baling, seorang duduk kat Alostar, buat kat Sungai Petani tengah-tengah. Jemputan bajet berapa? Seorang 300, 600 jemputan. Betul. Baru seekor lembu. Seekor lembu kecil tak lembu besar. Betul. Jadi bila buat macam tu, kos yang sepatutnya sini 15,000, sini 15,000. Bila buat sekali hanya 10,000, katakanlah habis dua senario RM15,000. Masih ada reserve RM15,000. RM15,000 tu boleh buat deposit rumah, beli perabot. Tak payah duk pening lah. Kalau nak jimat lagi, buat kenduri bulan Ramadan. Panggillah ramai mana. Pasang kemah besar-besar, orang nak makan pun tak boleh. Betul. Maka ambillah kebaikan agar tak berlaku. Saya rasa dua-dua ni rasa kena ada tanggungjawab. Sebab itulah Islam dia ajar kita, kenduri wajib jemput. Baru boleh mai. Dia berbeza dengan kematian. Kematian tak payah tunggu jemput. Sebab orang tu dah mati dah. Maka wajib untuk fattabi'hu, pilah ziarah kematian. Tak ada kematian. Itu uniknya dan hebatnya Islam. Masya Allah. Baik, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita membincangkan topik pembaziran. Nak tahu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Baik, kita terus meraihkan soalan seterusnya. Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua para penonton. Waalaikumsalam. Apabila kita menyimpan lama makanan untuk dijadikan stok bekalan, kadangkala makanan itu akan menjadi rosak, berubah sifat akibat disimpan lama. Makanan tu menjadi keraguan untuk dimakan. Adakah niat kita membuang makanan tersebut bagi menjaga kemudaratan, yakni bimbang sakit atau keracunan makanan, menjadi salah kepada kita? Perlu kita mengelak kemudaratan atau elakkan pembaziran? Hashtag Tanyalah Ustaz, hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada yang bertanya. Silakan. Baik, terima kasih pada Abang Izzuddin kita. Biasa soalan macam ni mungkin orang perempuan, tapi Abang Izzuddin ini lelaki kiriman Tuhan ni, Masya Allah, yang mungkin selalu masak, selalu bantu isteri di dapur. Subhanallah, mudah-mudahan ini contoh yang baik untuk kita semualah sebagai seorang suami juga, insyaAllah. Soalan dia saya ringkaskan. Dia tanya, kita simpan makanan, stok makanan, kadang beli sayur, bila beli banyak ni dapat lebih murah. Jadi bila simpan buah, sayur lah, benda-benda ni terlalu lama, bila nak tengok-tengok, tak rasa takut dah lama sangat ni, takut dah rosak, takut dah basi, takut dah
barang tu dah expired. Yeah. Baik, tuan-tuan yang pertama kena faham, dalam bab ni jangan pakai ilmu rasa-rasa. Saya rasa dah rosak. No. You have to make it you have to verify with clarity. Mesti kejelasan itu menentukan benda itu rosak ataupun tidak. Sebab kalau main buah rasa-rasa ni balik awal. Betul. Sebab tu tengok doktor pakar, kita tengok kalau doktor pakar, even walaupun dia dah pakar, dia tengok muka kita pun dia tahu ni mohong nak main ambil MC ni. Malas kerja ni. Dia tahu. Tapi mesti dia akan check atau dia tanya kita, "Cik, sakit apa? Rasa macam mana?" Kan? Lepas tu dia ada apa Ustaz dekat dia punya tu? Yang stetoskop kan? Dia ada betul stetoskop kan? Ni benda yang nak teropong, nak dengar apa ni? Jantung. Apa ni? Pernafasan apa segala mak nenek. Walhal dia secara asasnya dia dah pakar, patutnya tak payahlah benda-benda gitu. Habailah hang ni lagi 2 Jumaat nak mati, contoh. Hang ni demam apa semua kan. Sebab dia pakar. Tapi tak, dia akan make sure 200% keyakinan itu berlaku. Maka sama dalam bab ni, dia simple je. Kalau kita sebagai suri rumah ataupun surau rumah, tak kira pada mana pun, pada saya tidak menjadi satu pekerjaan yang hina pun, malah suri rumah ni pahala banyak Ustaz. Maka studylah sikit setiap daripada barang-barang di dapur itu, ketahanan dia berapa lama mana. Betul. Ada satu buku, tuan-tuan boleh tengok ni, buku ni tuan-tuan rasa baiklah untuk beli. Tuan-tuan cari ensiklopedia buah-buahan, sayur-sayuran dan buah-buahan, bijirin dan ulam-ulam. Harga siabang siap. Tuan-tuan tengok dekat website, RM60 3 kupang. Dalam ensiklopedia, biasa kita tengok ensiklopedia tentang biografi Rasulullah, ensiklopedia tentang sejarah Islam. Dia ada ensiklopedia yang ditulis dalam bahasa Melayu, menceritakan tentang sayur, buah, dan dalam tu dia cerita ketahanan dia berapa lama. Kalau simpan secara sejuk, berapa lama dia tahan. Kalau dengan cuaca yang biasa 30 degree ataupun 26 ke 32 tu lah cuaca di Malaysia punya normal degree of temperature, maka dia abang berapa lama tahan. Jadi itu bukan ilmu rasa-rasa. Alah, study lah sikit malu-malu, jangan pemalas sangat. Kan, baca lah sikit agar kita tahu di barang di rumah kita itu berapa lama dari sudut ketahanan yang kita boleh guna. Sustainability itu. Dan sebenarnya ini satu saya rasa ambil sebagai berita baik disebutkan. Sebenarnya bila kita pulun duk jaga, ambil pengetahuan, baca buku tentang barang dalam rumah kita, tak mau bagi pembaziran, itu adalah jihad. Disebut dalam maqasid syariah yang kelima berapa Ustaz? Hifzul mal. Betul. Menjaga harta benda. Kalau kita membuang makanan yang belum rosak, itu namanya pembaziran. Maka dia mengkosakkan salah satu daripada maqasid syariah. Jadi kita membinasakan harta benda kita sendiri. Nak boleh duit tu payah. Nak boleh beli tu susah. Ada orang yang nak, kalau dia nak makan pun tak ada, kita pergi buang. Kita dah menzalimi hak orang lain. Patutnya makanan tu kalau kita tak boleh nak makan pun kita boleh bagi pada orang sebab tak rosak lagi. Tapi dah tak ada ilmu, main rasa-rasa je. Saya rasa dah rosak lah. Atas judgement apa? Atas knowledge apa? Maka sebab tu pada saya, satu jihad kepada ibu-ibu ataupun surau rumah, belajar mengenal pasti barang di dapur itu berapa tahap ketahanan dia dan cara penyimpanan yang betul. Tadi saya bagi dah buku, RM60 3 kupang. Tak ada, maklum, Roger, saya bagi pinjam, bayar 5 kali duit kod. Kan, RM12 sebulan habis. Jadi buku tu bagi manfaat seumur hidup. Kita tahu tentang ulam-ulam, malah dalam bijirin tu pun ada. Dia ajak kalau gandum macam mana, beras macam mana nak jaga penyimpanan dia. Kalau masuk benda kita dah terbasuh, macam mana kita nak keringkan dia. Sampai sebegitu detail. Sebab tu nama dia ensiklopedia. Sebab dia bagi in detail dalam segala pengetahuan dalam satu-satu benda itu. Maka saya rasa it's a good thing dalam rumah kita bagi adalah satu buku ni agar suami hadiahlah kat isteri. Makan sampai lebih pada ton drum lagi kan. Sekarang dulu halus besar ni ya, sekarang dah ni kan. Belilah hadiah ke isteri, isteri pun sonok ya kat dapur. Beli buku menu-menu masakan dan sebagainya. Benda itu adalah bagi nilai seri dalam rumah tangga. Terima kasih kepada Abang Izzuddin untuk soalan yang baik. Okey, baik. Jadi kita kena ada ilmu untuk mengenal pasti makanan tersebut masih boleh dimakan ataupun tidak, supaya tidak berlaku pembaziran. Baik.
Saya suka dengan satu soalan yang ditanyakan oleh Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Sesungguhnya perbuatan membazir itu ialah saudara syaitan. Bagaimana untuk kita lindungi dari menjadi sebahagian dari hubungan tersebut? Yang kedua, apakah tip-tip yang perlu diikuti ketika menyediakan makanan supaya tidak berlaku pembaziran dan hukum memberi makanan yang berlebihan kepada jiran tetangga? Terima kasih kepada yang bertanya. Silakan. Baik, terima kasih pada Kak Syahiralia. Ni nama-nama yang saya nantikan setiap minggu ni dah, nama-nama mereka ni. Soalan-soalan tak relax. Yang pertama, soalan sesungguhnya membazir tu saudara syaitan tu ayat Quran. Yeah. Bagaimana untuk kita lindungi daripada menjadi sebahagian daripada hubungan tersebut? Jawapan dia senang, jangan buat bazir. Jangan membazir, maka selesai masalah. Elok daripada buat pembaziran lah. Saya dah bagi dah ada 5 benda yang kita perlu buat sebelum nak makan tu. Kenal pasal hidangan, tahu portion, quantity, banyak mana tu sebagainya. Tu saya rasa langkah-langkah kita boleh amalkan agar tak berlakunya terus benda ni. Jangan menempatkan posisi pun dalam tu. Elokkan teruslah insya-Allah. Yang kedua, soalan dia berkaitan apakah tip-tip yang perlu diikuti untuk menyediakan makanan supaya tak berlaku pembaziran. Baik, saya rasa tip yang paling ni adalah kita masing-masing kenal keluarga kita. Maka sebab tu sebaiknya kita buat secara kolektif. Kolektif ni apa? Kita tanya keluarga nak makan apa. Jangan kita masak sebab kita nak masak apa. Ini masalah kita. Kadang-kadang saya yakin masalah ibu-ibu semua duduk di dapur lah pun duduk ni mendengar lah ni pagi Jumaat ni duduk fikir nak makan apa lagi. Dia duduk fikir dia nak makan. Lepas tu kadang-kadang suami tak mau balik rumah. Baik makan kat luar ya. Asyik makan benda yang dia nak ya. Aku tak mau, aku nak makan benda lain kan. Anak-anak pun sama. Kadang anak-anak dia tak ada kemesraan sebab dia tak dapat dia tak dapat apa yang dia nak. Sebab tu pada saya kita berlaku adil dalam seminggu punya masakan itu kita buat secara kolektif. Bertanya. Macam alhamdulillah lah. Isteri saya biasanya kalau hari Jumaat macam hari ni walaupun saya tak ada dengan anak-anak isteri akan buat mereka nak masak apa. Biasanya mereka buat donat, hari tu mereka buat kek batik. Jadi anak-anak saya semua latu-latu. Semua lelaki, 6 lelaki. Jadi mereka lah kena jadi nak darah lah rumah tu kan. Mereka lah kena tolong masak, tolong ni. Jadi mereka seronok lah sambil-sambil duk main nak buat donat tu. Separuh tepung dekat muka. Tapi tak apalah, at least kita ajarkan dengan cara macam tu. Dan benda tu jadi having fun. Mereka makan Ustaz. Walaupun saya rasa tak sedap sangat lah, terus terang lah, jujur lah kan. Tak sedap sangat, agak-agak anak saya tak tengok lah, tunggu dia kecil hati pula. Tak sedap pun, tapi dia seronok, dia makan lalu Ustaz. Sebab apa? Dibuat secara kolektif. Betul. Kolektif itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, aturkan flow untuk kita makan dengan betul. Saya yakin banyak kita buat kesalahan dalam flow nak atur SOP nak makan ini. Dalam bab ni, saya tulis satu buku berkaitan diet cara Rasulullah. 2 tahun yang lepas lah saya rasa buku ni disiapkan. Sebenarnya buku ni saya buat untuk budak tahfiz saya. Saya tertrigger ketika saya dalam kadet tentera dulu. Kami ada diet pemakanan yang diajarkan berapa kalori untuk dimakan setiap hari. We have that rule. So berapa pagi kena makan telur. Sebab apa kami ada pagi-pagi dia panggil physical training namanya PT. Pagi-pagi di padang berguling-guling lah, buat komando rest lah, apa semua tu. Jadi dietitian dah kira ada untuk kami nak physical training, petang TTS contohnya tempur tanpa senjata. Tapi pagi ni kita kena ada at least 1000 kalori dalam badan. Maka dia dah kira untuk sarapan pagi itu kena makan telur. Saya ni kadang-kadang kita ni nak muntah bu telur ni. Banyak kena makan sedia. Sebab ada protein lah apa semua tu kan. Tapi kena makan kadang bola poket lah kan. Tapi kena juga. Lepas tu saya terfikir, kalau lah kami dalam badan uniform pun mereka dah ada dietitian pemakanan untuk dapatkan badan yang fit. Kalau orang yang nak kurus pun ada cara makan, orang nak gemuk pun ada cara makan, orang nak cantik ada cara makan. Kenapa nak hafal Quran tak ada cara makan? Maka di situ dah terilham. Saya buat buku berkaitan diet cara Rasulullah. Yang bestnya saya akan kongsikan. Kita rehat seketika, nak ambil nafas sekejap. Jangan ambil makan pula, kita berhenti sat ya. Jangan buat tak relax.
Kita rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baiklah, sedang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara tarikan di Madad adalah Kuliah Duha Penawar Bagi Hati yang dibawakan sendiri oleh Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra setiap pagi Sabtu, menjadi satu fenomena apabila penyertaan yang diterima cukup luar biasa. Bukan sahaja daripada pengunjung setempat, malahan datang juga daripada luar Kedah yang turut tidak melepaskan peluang untuk sertai. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apakah tujuan dan kelebihan kuliah ini diadakan? Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hakim dan rakan-rakan penonton. Sebelum kita nak sambung tadi, tak relax tadi sih, kita sedikit saringan lah. Alhamdulillah, untuk kuliah hari Sabtu ni di luar jangkaan lah. Saya pun saya ni bukanlah ustaz, itu ustaz kampung cak ayam ni. Jadi bila orang ramai-ramai tu terkejut juga. Dan alhamdulillah, saya rasa dalam bulan lepas, bulan 11 dan ni dah masuk bulan 12 pun, dari segi kunjungan yang datang ni setiap hari Sabtu tidak kurang 30 biji bas. Sehari lah, masa sehari lah. Dan saya rasa sebulan mencecah 300 biji bas lah yang datang dalam tempoh sebulan di masjid kita. Cuma untuk pengajian saya hanya mampu untuk ambil hari Sabtu disebabkan hari lain macam ni lah, hari Jumaat kat sini. Hari lain ada di rancangan TV yang lain, untuk slot-slot yang lain. Jadi hari Sabtu tu memang saya rasa sakit ke, demam ke, even saya pergi ke luar negara pun saya akan balik sehari untuk pergi kuliah. Dan sampai macam itulah untuk komitmen kita dalam ni lah. Sebab saya kita usaha yang terbaik tu je lah. Jadi untuk pengajian hari Sabtu memang kita cuma yang kelainan sikit di Madad ni, untuk mak-mak ayah mengaji. Untuk anak-anak remaja kita ada memanah dan berkuda. Baik. Untuk kanak-kanak kita ada super duper. Kami beli design tu super duper, beli berapa belas ribu tu untuk bagi keselesaan pada budak-budak. Sebab budak-budak ni dia cemui juga nak ngaji lama-lama. Dia main dengar setengah jam dah nak keluar liar tu. Kita benarkanlah dia pergi main kat luar kawasan masjid. Super duper yang besar, kalau pergi kat Pasarayan kan kena bayar 20-30 ringgit kan. Jadi secara tak langsung budak-budak ni lah yang merasuk ibu dan ayahnya untuk pergi ke masjid. Dia pun berguling-guling. Ada tu dia kata, Ustaz, anak saya setiap hari Sabtu berguling-guling, riau. Sebab apa? Nak pergi masjid. Dia bukan nak ngaji Ustaz, dia mau dia kata nak ngaji kan. Saya kena ngaji. Sedap tak sedap Ustaz, dah berbelas minggu dia faham. Jadi nak asbab anak kan. Jadi itu je lah yang kita buat. Dan pada setiap hari Sabtu ni memang di Madad ni daripada dulu lagi kita bukannya duit banyak. Demi Allah, dalam akaun Madad ni tak pernah ada duit yang banyak. Ada duit mesti kita belanjakan. Jadi sebab tu kita masak setiap hari secara percuma kepada pengunjung-pengunjung. Dan paling tak relax hari Sabtu lah. Sampai mencecah. Baru-baru ni kita masak sampai untuk nasi kita masak untuk hampir 4,000 ke 5,000 orang makan secara percuma. Bubuk kita masak untuk 3-4 ribu juga. So 10,000 lah pack makanan yang disediakan dalam hari Sabtu saja diberikan secara percuma. Yang tu je lah, saya rasa tak ada yang luar biasa pun. Hak mengajak pun Ustaz Cak Ayam je. Kan? Bukanlah kalau Ustaz Hakim saya rasa tak pelik lah seramai tu kan. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat Ustaz, berbalik kepada Madad itu sendiri, bagaimana untuk orang ataupun penonton hari ini berinfak ke Madad Ustaz? Mungkin boleh jelaskan. Baik, salah satu komponen yang sebelum kita nak pergi kepada infak, apa yang kita sedang bangunkan ni, benda yang paling penting lah untuk tuan-tuan dan ibu-ibu, ayah, rakan-rakan penonton, saudara-saudara yang saya kasih di rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz ni adalah yang paling important sekarang ni, sebab kita dah masuk pada akhir tahun dah ni. Betul. Permohonan untuk masuk ni dah bertindih-tindih dah. Sebab untuk tahu rekod pada awal tahun 2023 sahaja ni, maksudnya awal tahun hari tu ni, kita dah mendapat permohonan hampir secara unofficial lah, yang tidak melalui website dan sebagainya, merata-rata ni lebih saya rasa 6,000 permohonan. Masya-Allah. Yang nak masuk belajar lah budak-budak lah yang berumur 13, 14, 15 tahun. Daripada 6,000 ni Ustaz, untuk tahun 2023 ni kita hanya mampu ambil 15 orang sahaja. Itu pun jadi sebab tu kami tak pernah buat keluar iklan, buat kesian ke orang. Jadi
Yang mana yang duk queue pending ni tu yang kita kalak juga. Kita tak nak charge bayaran apa-apa. Kalau saya orang yang business oriented, saya ambil 6,000 orang tu, pandai-pandai lah. Kalau seorang bayar yuran 300 sebulan, memang anak papa mega holding saya kan. Tapi kita buat 100% pendidikan percuma. Jadi yang kita 20 nak siapkan adalah bangunan yang lebih selesa lah untuk mereka, dan fasiliti yang lebih mampan untuk pengajian mereka juga, insya-Allah. Kalau siap bangunan tu dah tengah buat dah. Kalau tengok dalam gambar yang kita tontonkan ni pun, masya-Allah tabarakallah, dia dah naik dah, bangunan tu dah naik tingkat 2 dan 3 dah. Masya-Allah. Bangunan tu 4 tingkat, kos sekitar 4 juta. Jadi kalau tuan-tuan tengok betul-betul, dia lah yang duk tengah buat ni. Bukannya saya sembang kari benda tak jadi lagi ni, benda dah naik dah. Dan untuk maklumat tuan-tuan, kita mencapai statistik yang agak baik. 91% pelajar kita habis 30 juzuk hafalan dalam tempoh kurang 2 tahun. Alhamdulillah lah, tu serta bukanlah nak bangga dengan angka tersebut, tapi nak abang kata committednya kita dalam nak melahirkan hufaz Al-Quran yang profesional. Semua budak yang habis 30 juzuk ada lesen scuba. Kenapa scuba? Sebab saya akan pastikan mereka pandai berenang. Even saya pun memang ada diving lesen untuk master. Dan budak-budak wajib berkuda dan memanah. Kita ada 4 orang budak yang mewakili kebangsaan untuk memanah. Masya-Allah. Pelajar tak ramai, 30 ya. Tapi memang dietitian jaga tak ada budak yang obesity. Memang siapa obesity tubuh dah lawak ya. Memang saya sangat jagalah dalam bab tu, kita akan usahakan yang terbaik. Jadi siap bangunan tu kos kita 4 juta. Sekarang dah separuh dah. Untuk minggu ni saya rasa mungkin ada 40-50 ribu untuk klaim yang kita perlu clearkan. Kalau 40 ribu ni pagi ni dah boleh settle, yang menonton ni ada 1,000 orang lebih. Betul. Kan? Kalau bagi seorang 100 dah terlebih dah. Betul, alhamdulillah. Jadi saya, tuan-tuan sumbang banyak mana pun tak masuk ke saya. Even saya jadi rujakat ni demi Allah, tak ada gaji pun untuk saya. Seronok saya nak tumpang pahala juga. Jadi jomlah saya nak mengajak tuan-tuan tengok di website yang tertera madatcenter.com, dan nombor akaun tu tuan-tuan snap gambar apa boleh. QR code tu jangan pergi selfie. QR code tu ambil gambar untuk nak keluar kat mana tuan-tuan nak boleh menyumbang. Dan siapa yang mungkin nak buat secara auto debit, alhamdulillah sistem kita di website kita dah upgrade. Bukan cak ayam lah. Kita upgrade untuk tuan-tuan boleh buat auto debit. Tuan-tuan setting, letaklah berapa yang tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan ni orang-orang yang have sikit, bolehlah 100 bulan, 10 bulan dapatlah 1,000. Betul. Kan? Mungkin kalau kita nak buat sendiri ni tak dan kalau beli peluk dakap habis duit tak boleh nak derma dah. Jadi kita biar dia buat secara automatik bulanan pun boleh. Jadi mengalulukanlah 50,000 ni cuma 500 orang je menyumbang seorang 100. Jadi saya merayu untuk kita pastikan kesiapsiagaan itu dapat kita siapkan dalam tempoh baki sekitar 3 bulan lagi, sebab pengambilan akademik pada bulan Mac tahun depan ni kita nak bekalkan lebih kurang 100 ke 200 kuarter untuk masuk. InsyaAllah kalaulah dalam tempoh setahun kita boleh lahirkan 4 atlet memanah kebangsaan boleh wakil, 91% yang habiskan Quran. Masya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan bagilah ruang dan peluang untuk saya dan tim lahirkan lebih ramai orang pelajar-pelajar yang hafiz Quran, yang teknokrat ini, yang boleh mereka duduk di bidang-bidang. Kita dah ada yang pergi buat architecture, ada yang engineering, hafiz Quran. Sekarang duduk di UTM buat engineering. Ada yang ke Yaman, dia memang nak jadi ustaz, nak buka pondok, kita hantar pergi mengaji dalam bidang ikhtisas yang dia nak. Jadi jom tuan-tuan kita menyumbang. Saya doakan pada siapa yang menyumbang, Allah bagi pahala dan masuk dalam syurga sama-sama berkat hari Jumaat ni, insya-Allah. Berkat hari Jumaat ni, salah satu sunnah yang baik adalah kita memperbanyakkan sedekah. Dan pada yang menyumbang, tuan-tuan tengok ada buku banyak e-book tu. Salah satunya e-book yang kita tulis adalah berkaitan mudahnya menghafal Quran. Ni kita guna teknik kepada budak-budak sampai kita ajak cara pernafasan. Dia kena ada cara pernafasan betul untuk nak hafal, dan macam mana cara nak warm up otak sebelum mula menghafal Quran, kena warm up otak. Tak boleh terus masuk surah yang berat kerana otak akan jadi heavy dan akan cepat penat. Sampai benda-benda macam tu pun kita study tentang psikologi, macam mana audio visual kinesthetic itu boleh connecting within each other. Jadi kita gunakan sign dan juga agak yang Islam ajar ni, we try to connect the dot agar insya-Allah lebih dari segi keberkesanan tu insya-Allah lebih padu dan jitu lah insya-Allah. Jadi pekan-pekan menyumbang memang tak relax insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, jom sama-sama kita bantu dalam pembinaan dan pembangunan Madat itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi wakaf ataupun menjadi saham pahala yang besar kepada kita. Baik Ustaz, kita nak sambung kembali tentang pembaziran. Topik kita pagi ini berkaitan soalan yang kedua ditanyakan oleh sahabat kita tadi, tip yang perlu kita lakukan dalam menyediakan makanan dan bagaimana hukum memberi makanan yang berlebihan kepada jiran.
Okay, baik. Tadi kita dah jawab yang soalan pertama, yang kedua dan ketiga tu ada. Dia 3 soalan maksudnya berkaitan hukum bagi makanan pula. Okey. Tadi saya kata tadi tentang bagaimana flow pemakanan yang betul itu menentukan kita makan dalam keadaan berlebihan atau tidak. Yeah. Apa flow dia? Tadi kita dah, Nabi sebut dalam hadis berkaitan bahagi 3 tu. Betul. Makan, minum dan pernafasan. Baik. Dan salah satu juga harus diaturkan which come first. Mana priority, mana keutamaan, aulawiyat nak diletakkan. Yang pertama ni dalam sunnah ni, tonton ikut sunnah confirm berjaya. Tinggalkan sunnah terpeleot kita. Allah Akbar. Yang pertama, sebelum mula makan, Nabi ajak apa? Minum segelas air putih. Jangan pergi makan ayam manis. Balai ayam awal-awal tu pergi balai ayam apa ni karbo apa ni ada gas dan sebagainya. Meninggal lah macam tu kan. Jadi yang pertama minum segelas air. Kenapa? Sebab tuan-tuan, the idea dia macam ni. Konsep dia perut manusia, istilah kita kata perut manusia dia besar ini. Ni besar ni. Saya bagi contoh ni agar kita faham. Maka dalam ni mengandungi 100 ml. Contoh, saya bagi contoh ni. Mustahil 100 ml, biasanya besar lah. Kalau 100 ml itu, maka yang pertama kita isi 1 kg lah untuk kita faham. Keluasan dia adalah, keluas itu boleh menampung 1 kg makanan. Bila kita minum air 1 gelas mengandungi sekitar 200 ml. Maka 20% daripada kuota yang ada itu dah penuh dengan air. Betul. Maka dia akan lagi cepat kenyang daripada biasa. Maka saya cuba study dalam hadis-hadis Nabi. Apa yang Nabi ajar kita untuk which come first? Yang pertama, air segelas. Yang kedua, mulakan dengan buah-buahan. Budaya orang Melayu, Ustaz, jujur Ustaz, kalau pergi kenduri, Ustaz makan nasi dulu kan makan buah? Makan nasi dulu. Makan nasi dulu. Betul tak? Itu budaya kita. Sunnah Nabi, makan buah dulu baru makan nasi. Masya Allah. Saya try kat budak saya tanya report bila kita kira kalori budak. Kami buat portion, kita timbang budak berapa dia perlukan kalori. Budak-budak 2200, kita 2400 ke 2600. Bila kita check kepada budak-budak, dia perlukan 2200 ke 2000 kalori setiap hari. Maka kita bagi makan. Dia saya tanya feedback kepada tukang masak, dia kata ustaz, depa makan yang rasa depa makan tak cukup, depa minta tambah. Jadi Tekak Linda bagi juga nasi. Kita tak boleh lah sebab kita dah kira kalori dah. Dah defisit, tak mau depa lebih. Bagi depa defisit okey, kurang tak apa. And then saya fikir balik, okey, tak boleh marah budak kalau depa lapar. Depa tak boleh dia bebai juga. Fikir macam mana. Tu sisi tadi tengok ni, kita cuba ubah apa yang Nabi suruh buat. Minum air, makan buah. And then saya bekalkan budak sewajib makan buah. Tanya depa nak makan buah apa. Jangan ikut kita. Depa suka makan buah oren, depa suka makan buah apple. Okey? Saya bagi makan buah apple. As long as you wajib kena makan buah. Buah tembikai. Okey. Bagi makan buah dulu, kemudian air, buah dan nasi cukup portion. Portion yang sama, cuma kita letak which come first. Turutan sahaja. Terus jadi okey. Dia pun tak mau tambah nasi dah. Sebab apa? Macam kita tadi, konsep dia 1 kg 200% 200 gram air, 200 gram buah, maka baki 600 gram itu untuk nasi. Of course lah, dengan berhabis 600 gram tinggal 20 ke 30% untuk pernafasan. Jadi menyusun flow yang betul itu akan membantu kita untuk mengelakkan daripada berlakunya pembaziran ataupun berlebihan makan. Dan yang ketiga tadi menjawab soalan apakah hukum memberi makanan kebajiran. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawasanya berkongsi makanan dengan jiran itu adalah sunnah Nabi SAW. Ketika sahabat Nabi datang mengadu kepada Nabi, dia orang yang miskin, hanya ada tulang-tulang kaki kambing yang ada. Nabi kata apa? Lebihkan kuah dan sedekahkan kepada jiran kamu. Sampai macam tu sekali Nabi kata orang miskin pun Nabi anjurkan bersedekah walaupun dengan dilebihkan kuah. Masya-Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sebarkan makanan ni bagi kepada orang ramai. Betul. Budaya ni perlu dibawa. Dan tuan-tuan, Ustaz ingat tak kalau dulu-dulu kita buat gotong royong? Kalau kenduri kahwin Ustaz buat, saya kena buat gotong royong, pakat masak ramai-ramai. Hak ni tukang masak nasi, yang ni masak lauk. Alhamdulillah, bajet saya tak lebih 10,000, boleh jemput 4,000 orang makan. Sebab gotong royong berkat. Betul. Dan yang bestnya, depa masak banyak Ustaz. Saya
susah hati sebab walaupun yang mai tu asal 3-4 ribu orang, kuliah duha tu kena mai, keluar duha ni kena jemput, tak jemput macam-macam dia terasa hati. 10 kuliah duha bayang dah berapa ratus, jemaah kuliah duha je 1000 orang. Betul. Jadi waktu kahwin tu saya pun susah hati, tapi tak apalah, tawakal pada Allah, buat kita atok bagi elok dah, mailah makan. Waktu habis pukul 5 tu lauk masih ada lagi. Tapi sebabkan gotong royong apa berlaku dah pakat bukis lauk. Hari itu satu kampung makan lauk tu. Tapi berlaku tak pembaziran? Tidak. Tak berlaku pembaziran. Ini namanya berkat gotong royong. Bukan kata salah catering, kalau ada kemampuan buat gotong royong, buatlah. Seronok, ukhuwah, silaturahim tu. Jadi sebarkan makanan ni satu sunnah Nabi SAW. Cuma bila sebarkan makanan, bagi yang terbaik. Jangan bagi baki yang pertama. Dan yang kedua, saya pesan untuk diri saya juga, kalau bagi makanan, kita yang terima makanan, bagi balik pinggan. Jangan duk balas pinggan orang. Ni orang serik lah bagi. Wallahualam. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membahaskan topik pembaziran. Nak tahu? Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Banyak yang telah kita bincangkan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Saya suka dengan soalan seterusnya, ditanyakan oleh Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana dikatakan bahawa amalan baik itu kadang-kala tidak mencapai matlamatnya apabila berlaku banyak pembaziran makanan? Adakah gaya hidup masa kini boleh menjerumuskan seseorang itu melakukan pembaziran tanpa sedar? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, yang pertamanya lifestyle ataupun gaya hidup masa kini, ataupun lifestyle lah kita panggil. Elemen-elemen viral dan lifestyle ni adalah benda yang sangat mendorong berlakunya pembaziran. Kerana wujudnya elemen-elemen baru dalam sektor F&B ataupun makanan itu sendiri, food and beverage, sangat dahsyat. Kan, kalau dulu kita goreng pisang tu dah kira A dah. Depa ejah pula goreng pisang cheese, goreng pisang berlada, sambal hitam, segala, hanya dengan satu goreng pisang itu dipecahkan begitu banyak mazhab. Mazhab pemakanan lah kan. Jujur kalau tanya saya orang yang suka travel lah, travel, berpuluh-puluh negara yang saya sampai, saya berani buat pengesahan lah, mengatakan Malaysia dan Indonesia di antara dua negara yang punya rumpun yang sama, paling kreatif dalam bab makanan. Even hanya satu makanan, laksa sahaja, dalam Malaysia terbahagi 7 lebih 8 laksa. Laksa Sarawak, laksa Kedah, laksa Perlis lain, laksa Penang. Padahal Kedah, Perlis, Penang ni satu sempadan. Tu pun berkali. Laksa Johor lain. Laksa KL lain. Dia cakap KL sikit laksa dia. Nak abang kata laksa pun ada 80 spesies. Apatah lagi makanan-makanan yang lain. Maka bila adanya elemen yang baru, maka mewujudkan orang nak try pun, orang pun akan mencuba untuk try. Sebab tu kadang-kadang bila mereka buat keluar benda yang sama je, tapi dia buh nama tu lain sikit. Kan, sotong berguling. Notong pun sotong berguling, sotong buncit. Kan, dia buh nama macam, jadi nama yang pelik itu 10 people to try, at least dia nak try benda tu. Selipar celup tepung contohnya. Apa pula dah selipar celup tepung, anda makan pasti takkan habis. Macam mana nak habis dah selipar? Kunjung minggu depan pinggam lah kan. Jadi benda-benda baru ni sangat menarik perhatian tu orang membeli, itu viral. Dan yang paling kita duka cita, bila tak kena dengan selera, bila benda baru, belum tentu dia proses try and error. Bila try and error ni akan berlaku banyak pembaziran. Lepas tu kalau kita pergi bazar Ramadan dulu,
Dulu kita boleh predik dah. Dia ada yang jenis goreng-goreng, mi, nasi goreng, lepas tu Maggi, lepas tu ada ayak, lepas tu ada butabak, lepas tu ada burger macam burger goreng sikit. Betul. Tu kan. Jadi benda-benda asas tu ya. Sekarang try masuk tengok. Pening kepala meninggal tu. Oi, saya itu buat food festival pun berpinau maton tengok makanan ni. Masya Allah. Makanan pun macam-macam color. Oh Allah. Yang kau orang dengan rambut dia ada dye. Makanan pun ada dye. Nasi warna biru, nasi warna merah, nasi warna oranye. Memang habis. Kerajaan pembangkang, kerajaan perpaduan semua. Sekali dia semua ada. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sudah pasti. Sebab tu laporan daripada Waste Management, KDEB, Waste Management, mengeluarkan satu data pada tahun 2021 dan dibentangkan di Parlimen pun data ni. Sehari manusia di bumi Malaysia saja membazirkan 73.65 tan metrik makanan sehari. Masya Allah. Kalau kata 73 tan ni, 1 tan 1000 kilo. Yang ni daripada laporan untuk Selangor Kalau kita kolektif data tu daripada 14 negeri, tak tahulah berapa ribu tan yang dibazirkan dalam tempoh sehari. Masya Allah. Berjuta kilo lah, bahasa mudah je. Sehari makanan yang dibazirkan. Allah. Dan disebutkan dalam satu keluarga tidak kurang akan buang makanan tidak kurang sekilo sehari. Tak percaya tengok cek tong sampah masing-masing. Betul. Itu yang berlaku lah. Dan pada saya dalam bab ni, beli jangan ikut nafsu kan. Ni 10 jari yang ada, 10 jari dia sangkut dengan plastik. Kalau dia ni ada jenis orang yang jari lebih kan, ada macam heat version sikit. Kalau jari tu kuat, saya rasa dia sangkut juga dengan makanan. Jadi janganlah membeli mengikut pada hawa nafsu. Sekarang Nabi sebut wal ahmaqu man ittaba hawahu, orang yang tak cerdik, orang yang bodoh ini mereka akan banyak memperturutkan kepada hawa nafsu. Kerana hawa nafsu itu akan merosakkan dan membinasakan manusia, maka jangan dituruti segalanya. Tuan-tuan, you can do better than that, insya-Allah. Okey Ustaz, kita nak berpindah kepada peniaga-peniaga yang bertanyakan tentang soalan pembaziran ini. Seperti Izara, ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah jalan terbaik bagi peniaga kecil-kecilan? Ada kala apabila menyediakan jualan dalam kadar yang banyak, maka terjadilah pembaziran. Namun apabila menyediakan jualan kadar yang sedikit, tidak cukup pula. Apakah dengan menghadirkan perasaan tidak tamak untuk mengautkan keuntungan itu perlu bagi peniaga agar strategi perniagaan itu berdaya maju? Bila berlebihan, ia bersedekah, dan jika ia tidak mencukupi, dia bersyukur dengan rezeki tersebut. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Baik, terima kasih kepada Kak Izara. Kita soalan berkaitan perniagaan. Saya pun tidaklah pandai. Cuma Alhamdulillah kebetulan master saya dalam marketing dan financial, dalam bab kewangan, dalam bisnes lah. Jadi bila kita buat beberapa kajian, sebab tu ingat bisnes ni dia bukan benda yang main-main. Bisnes ni bukan benda yang dia bisnes keras. Keras. Bisnes ni banyak kesukaran, struggling dia sangat-sangat tinggi. Perlu berdaya saing yang sangat tak relax. Kalau kita ni orang yang mudah give up, maka memang sadaqallahul azim awal. Kajian menunjukkan bisnes yang dibuat ni less than 20% yang boleh bertahan lebih 5 tahun. Maksudnya kalau tuan-tuan yang berniaga ni lebih 5 tahun, maksudnya tuan-tuan ni orang hebat lah. Masya Allah. Dan yang kedua, bisnes yang boleh growth daripada 20% tu less than 5%. Masya Allah. Yang duk ada ni ustaz, saya dah 10 ton 50 ton niaga tapi tak growth. Hanya asal boleh. Asal boleh. Okeylah. Okeylah dia kata boleh makan, boleh ni. So yang growth ni kita nak ada. Kalau tahun pertama fokus sale dia 100,000, tahun kedua 200,000. Kalau turun sikit pun 250,000. Dia mesti growth. Increment chart dia tu mesti menaik. Dan bisnes ni dia bukan dunia untuk nak geli-geli. Ada orang kata, Ustaz, saya buat bisnes ni nak geli-geli je, nak isi masa lapang. Kalau nak isi masa lapang, lebih baik pergi kumpul stamp, tangkap ramah-ramah. Sebab dia tak perlu kos yang tinggi. Bisnes perlu kos, masa, tenaga, wang ringgit, keringat.
masa rehat kita, Betul. masa dengan anak-anak, masa dengan isteri, masa dengan suami. Kalau nak geli-geli, seorang geletek. Seorang geletek, confirm dapat geli. Bisnes ni, teranglah saya orang yang terlibat dengan bisnes juga. Saya ada lebih kepada 150 orang staff untuk perniagaan-perniagaan lembu, kambing, itik, ayam, construction. Saya based on construction. Susah lah, teranglah. PKP hari tu, we have to absorb more than 2 or 3 million cost untuk overhead staff dan sebagainya. Jadi jangan bisnes ni bukan benda yang mudah. Itu Ustaz, sebab kalau kami niaga lebih takut baziak, kalau kurang takut tak cukup. Perlukan sifat tamak. Sebab tu dalam bisnes perlukan tengah bagi elok BMC. Business Model Canvas. Nanti saya tengok ni kajian dibuat oleh UKM dan UM. Dia dah tunjuk lah, tuan-tuan tulis je Business Model Canvas, buka je dekat carian internet tu akan keluar berlambak-lambak. Dia ada berapa belas pillar yang perlu dicukupkan. You have to know who your customer, who your avatar segment customer. What you have to supply. What is your demand. So dalam sistem dunia perniagaan ni, demand over supply. Dia akan ada pergerakan harga dia. Maksudnya kalau permintaan lebih daripada stok yang ada, maka harganya akan menaik. Tetapi macam mana pula kalau ada si contact supply over demand? Maka harganya akan menurun. Maka kalau kita tahu hari pertama perniagaan itu dibawa dengan konsep, saya bagi contoh tahun masa saya belajar, ni kalau tanya budak-budak UPNM mesti berkenal lah. Mereka panggil saya dulu Ustaz Nasi Lemak. Saya sampai sekarang saya tak reti masak nasi lemak dan saya tak reti bungkus pun nasi lemak. Tapi waktu zaman di UPNM saya boleh berjual setiap hari tidak kurang daripada 300 bungkus nasi lemak. Masya-Allah. Hanya saya study tentang sistem market saja. Saya tahu di dalam UPNM budak tak boleh keluar. Kami kadet tak boleh keluar. Duit banyak. Setiap bulan dapat gaji. Elang kami 2,000. Makan free. Tapi makan di mes. Macam saya kata tadi lah, tak boleh blur tu. Kalau sebulan okey lah. Tapi main dengan setahun sampai 4 tahun nak kena makan benda yang sama, meninggal tu. Jadi kami perlukan makanan luar. Maka saya tampak the big problem is my opportunity to make money. So saya cari nasi lemak paling sedap. Beli 30-40 bungkus saya di market. Saya tak boleh saya seronok seorang-seorang. Saya berhimpulkan 30-40 bungkus nasi lemak ni, saya panggil 4-5 orang kawan, try mana paling sedap. Sebab saya tak boleh dengan lidah saya saja. Itu saya selfish. Baik saya berniaga, saya seorang makan. Kita rasa kita masak paling sedap di dunia. Try bagi orang rasa tengok. Kita biasa je. Sebab dia lidah tak sama. Tapi cuba dapatkan kolektif keputusan tu mana yang paling sedap, majority. Saya panggil kawan-kawan, try dia berkata Ustaz yang ni paling sedap. Okey. Saya pergi deal dengan makcik tu. Makcik, saya tak boleh masak tuan. Makcik masak sehari berapa? Dia kata maksimum 200 bungkus. Okey, saya kata makcik boleh tak? Saya tolong makcik, saya cari orang untuk bungkus. Makcik tu boleh masak, tapi dia akan lambat waktu pembungkusan. Okey, saya cari orang bungkus. Makcik hanya masak je. Makcik tak payah berniaga dah dekat, dia duduk berniaga dekat stadium KL. Seronoklah dia. Hari-hari bangun pagi masak, saya hantar orang pergi bungkus dan saya hantar orang pergi ambil. Settle kerja dia. Dia tolak kat saya RM1, saya jual RM1.7 kepada ejen. Ejen jual dengan harga RM2. Nasi dia banyak memang. Nasi tu memang tak kedekut lah. Kalau beli kat luar RM3-4. So saya jual dengan lower than market price. So orang berebut. Tapi hati-hati dengan sifat tamak. Maka saya tahu demand saya setiap hari ketika tu. Saya ada lebih kurang 10 ejen dalam setiap college ada seorang ejen. Ejen tak ada risiko. Consignment nama dia. Consignment ni apa? Saya bagi modal saya, barang saya tak habis, saya tanggung kos. Hamba tak rugi apa-apa. Tapi kalau terjual, dia untung satu portion 3 kupang. Baik. 3 kupang banyak. 3 kupang. Nanti saya akan sambung. Bagaimana dengan 3 kupang itu boleh bawa kepada kejayaan. Masya Allah. Baik. Kita lihat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini untuk sambung dengan 3 kupang punya cerita. Kembali bersua dalam Tanya Nak Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik tentang pembaziran. Nak tahu bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Ramai nanti cerita di sebalik 3 kupang Ustaz. Sila sambung Ustaz. Marah pula nanti gang penonton. Baik. Dia kata tadi kita faham business model canvas, contohnya business model canvas tu maksudnya study lah bagi betul. Macam saya pun waktu tu saya pun tak pandai kot, tapi buat sendiri. Study sikit dalam buku bisnes nak buat macam mana. So saya tak boleh bring saja-saja. So bisnes perniagaan tu saya nak dapat untungan agar saya boleh keluar zakat dan sebagainya. Jadi ejen tu dapat 3 kupang free je Ustaz. Kalau depa ambil 100 bungkus sehari,
dan orang mana pada silmak tu tadi apa? USP, unique selling proposition dia sedap, mau sedap berguling-guling minta sedap. Jadi orang berebut. Dan saya tahu dah kalau demand itu 300 sehari, saya akan supply 250 sahaja. Agar nak wujudkan craving. CTA, call to action. Nasi tak ada sampai orang dah tanya untuk beli. Itulah namanya demand over supply. Jangan wujudkan supply over demand. Ternanti-nanti kita customer. Alah duduklah atas meja tu saja terbentang luas seperti mana kita nak padan jarak padan terkukur, tak ada makanan. Sebab apa? Habis orang beli. Jadi tu konsep lah. Betul, perniagaan ni bukannya biasa-biasa. Perniagaan ni keras, tapi kalau faham game dia, insya-Allah mudah. Dan berbanggalah siapa yang berniaga. Saya nak bagi satu basyiran, kabar gembira. Dalam hidup Nabi, lebih daripada separuh hidup Nabi, Allah tarbiyah dalam dunia perniagaan. Masya-Allah. Bermula umur 8 tahun sampai umur 40, selama 32 tahun Nabi diasuh dalam dunia perniagaan. Maka kalau kamu buat, itulah sunnah yang kamu ikut Nabi SAW. Jadi teruskan berniaga, atur bagi elok, kenal pasti segmen customer kamu, avatar, market demand, supply stock, banyak-banyak tu baca-bacalah sikit. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Baik Ustaz, tadi kita bercakap tentang pembaziran, kita bagi kepada jiran. Ini ada satu soalan yang menarik untuk kita ketengahkan. Datangnya daripada Al-Shal, iaitu kita berkongsi kepada haiwan. Seperti yang ditanyakan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sunnah Nabi SAW makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Bagaimana hukum jika berhenti makan kerana sudah kenyang, sedangkan di dalam pinggan masih ada sisa makanan lagi? Daripada dibuang ke tong sampah, ada baiknya sisa makanan tersebut diberikan kepada kucing, burung, semut dan haiwan-haiwan lainnya, serta diletakkan di bawah pokok dan tempat yang sesuai agar haiwan-haiwan ini boleh habiskan sisa makanan tersebut. Mohon Ustaz kongsikan, syukran. #biar tahu jangan kedua. Baik, terima kasih pada Kak Asyal kita berkaitan soalan macam mana. Dah nak sumbat tak boleh belah dah. Kalau sumbat agak memang terkeluar balik. Dah tengah kenyang dah, kena kenyang. Tapi dalam pinggan tu masih lauk. Satu, itu namanya pembaziran. Yang kita pergi khodok buruh banyak sangat tu dah kenapa kan? Tak apalah, benda dah berlaku pun. What done has done. Jadi apa yang nak buat ni, dalam pinggan tu ada lagi, tapi dah kenyang. Yang pertama, bungkus untuk balik makan sendiri dulu. Sebab tak semua binatang nak makan makanan bekas kita. Betul. Satu, contoh kalau kita kami duduk kat kedai makan, kami taklah kat tepi itu, tuan-tuan akan memberikan ketidakselesaan kepada orang lain. Betul. Yang pertama. Yang kedua, bila tuan-tuan himpunkan makanan, letak dia pokok, letak di tempat-tempat tertentu, tuan-tuan akan mengundang binatang yang pasti akan datang sebelum binatang lain, namanya lalat. Dan lalat dibuat kajian adalah binatang yang paling kotor di dunia. Masya Allah. Kerana setiap kali dia hinggap itu, dia akan menanam dia bawa satu benda yang tidak baik. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam National Geographic. Dia pun buat kajian binatang yang paling kotor di dunia adalah lalat. Dia singgah tai mana-mana, sampel punya duduk nyanyi-nyanyi, pun dia main kat nasi kita pula. Duduk atas tangan kita. Kan? Kita pula ni duduk atas jari kita. Ni baru dia pergi kontak tadi ni. Main kat tangan kita. Kita pula makan tak basuh tangan. India menjilat. Mampu ada perisa tambahan. Itu dia. Saya kata tu bukan nak bagi tuan-tuan rasa geli. Nak kata betul tak benda tu berlaku. Ni dibuat kajian. National Geographic tu dia habis lebih daripada $5 juta untuk study bab lalat. Masya Allah. Dan tuan-tuan tengok. Worst animal dalam segi hygiene. Lalat nombor satu. Sebab tu saya kata tadi, sebelum binatang-binatang yang nak mai, saya banyaklah binatang kat tempat saya tu, kucing beratus ekor, ayam saya ada, itik saya ada, ayam ada. Lalat akan mai dulu. Lepas tu saya minta tim saya study berkaitan buku penulisan berkaitan baja EM. Yang EM ni bila kita spray dia tu, lalat tak mai. Masya Allah. Tuan-tuan tak, saya try datang di kandang kuda kami, tak ada lalat. Kandang kuda kami duduk sebelah restoran. Orang kata kerja gila ni. Malah takut bau busuk, bau najis. Tak. Kalau di tempat kandang kuda lain, pembersihan najis mereka sehari sekali. Di tempat kuda saya, basuh untuk cuci najis 3 kali sehari. Simple je nak bagi bersih. Kalau kita pergi dekat tandas dekat KLIA contohnya. Bersih tak Ustaz? KLIA. Bersih kan, sentiasa bersih. Betul.
Walau orang masuk ni tak berhenti. Tak berhenti, non-stop. Kalau buat tol tu kaya dia pun. Tapi kenapa bersih Ustaz? Sebab sentiasa ada penjagaan. Maka betul. Sama. Dalam bab ni saya rasa kalau kita buang makanan tu kepada binatang yang bukan yang kita bela, dia akan mengundang lalat. Jadi kita akan bawa tak selesa kepada kedai. Kalau binatang tu kita punya, okey. Macam kucing tu kita tahu dia akan makan sisa betul. Makanan kita. Okey, alhamdulillah. Tapi saya rasa sisa makanan ni setakat saya rasa pengalaman saya urukan beratus ekor kucing, ayam apa semua ni, tak semua yang makan. Even itik sekalipun dia agak memilih, dia agak choosy dari segi makanan. Kalau dulu orang tua-tua tu saya tengok kalau tok saya dia akan bela itik sudu tu. Dia main dia topong kita menyerit lari kan. Dia hanya makan nasi yang dihancurkan ataupun dilembutkan dengan direndam dengan ayak. Kalau leng dia tak mau. Kalau makan dia sakit perut. Tu saya tengok, tok saya bela. Jadi kita belajar tu, maksudnya tak semua pun dia makan. Betul. Jadi jangan nak mengadalah, nak menghalalkan proses pembaziran. Bila ada cara, ada option, kita kata tak apalah, hak tak habis makanan bagi binatang lah. Tak. Kalau ada, you buku makan sendiri. You pastikan jangan berlaku pembaziran. Kalau tengok makan di kedai terlebih tu, maka bungkus bawa balik rumah. Betul. Hang paksa diri untuk makan, jangan belagak nak order lain pula. Sekalat dia saya ikut. Betul. Jadi kalau ada makanan berlebihan, mungkin kita boleh bungkus. Yang pertama untuk elak pembaziran, yang kedua untuk mengelak daripada mengotorkan kawasan tersebut. Kita beralih ke soalan seterusnya. Intan Zurina. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Pembaziran dengan hidangan bufet, ambil segala makanan dengan alasan aku dah bayar. Namun ada yang langsung tidak terusik. Ustaz, bagaimana pula dengan pembaziran alat tulis di pejabat, terutamanya kertas? Adakah kerana merasakan bukan duit dari poket kita yang keluar untuk membeli kertas A4 di pejabat, maka kita tidak merasa apa-apa apabila membazir peralatan pejabat? Terima kasih Ustaz. Terima kasih yang bertanya. Baik, terima kasih kepada Kak Intan untuk dua soalan. Yang pertama berkaitan pembaziran dengan hidangan buffet. Hidangan buffet ni kita mencedok lah, kita nak buat apa-apa kan. Ambil segala makanan, betul aku dah bayar dah kan. Ataupun aku duduk main kenuri ni orang dah suruh main makan, aku makan lah, aku ambil lah banyak-banyak. Maka the end of the day-nya makanan tak terusik dan berlakunya pembaziran sebab kita tak boleh nak letak balik ke tempat kita ambil kan, jadi kotor. Yang pertama tuan-tuan, kita berimanlah dengan satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, kedudukan hadis pada 2034 tuan tulis tengok nanti, mungkin kalau balik rumah baik sebagai rujukan. Nabi kata apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi makan, ni teladan untuk kita agar tak berlakunya pembaziran ni, baginda akan menjilat 3 jarinya. Sisa-sisa di tangan ni pun akan jilat. Maksudnya apa? Nabi akan ambil portion yang bersesuaian dengan berhenti sebelum kenyang tadi. Masya Allah. Tapi bila kita pergi buffet, disebabkan nafsu yang melihat itu terlalu membuak-buak. Buka-buka tengok cuk badak, cuk Korea, cucuk Jawa, cucuk Melaka. Cucuk saja pun berderet dah. Bila buffet ni dia umpan kita dengan banyaknya lauk. Tambah-tambah sekarang ni ada jenis konsep dia steamboat. You bayar RM30, you makan, nak makan dengan pinggan-pinggan pun tak apa. Jadi kalau orang yang bijak, kalau pergi seafood, kalau pergi steamboat ni, rule dia jangan makan nasi. You makan nasi, you rugi. Betul. Balik awal lah. Balik awal sebab akan kenyang. Jadi dia akan membuh banyak Ustaz. Maka saya rasa kita ambil teladan lah, Nabi sampai makanan ni di jari pun Nabi jilat. Tu seorang pemimpin yang utama. Nabi didik kita sampai macam tu sekali. Yang kedua, tuan-tuan, kita kena malu dengan negara bukan Islam. Saya beberapa negara yang saya pergi, di antara di Jerman, satu menarik dia satu restoran ni Ustaz. Restoran tu 4 to 5 star punya restoran. Saya tak suka makan benda-benda gitu, tapi bila pergi dengan kawan-kawan bisnes, dia pun bawa pergi. Saya alamak, even saya pergi mana-mana Ustaz, saya bawa semua. Bawa sampai belacan. Betul. Lantak lah orang nak kata apa. Saya beli meksa. Saya sebelum keluar negara, kalau macam baru ni saya pergi Lubnan untuk misi kemanusiaan, Lubnan Syria. Saya pergi ke kamp pelarian hari tu. Satu beg tu sos dengan kicap. Hari-hari sos kicap. Lantak lah. Sebab susah nak makan kat sana kan. Jadi Nabi kata apa? Dalam bab ni, di restoran di Jerman tu dia buat apa Ustaz? Dia letakkan setiap pembaziran itu akan ditimbang dan akan bayar 1 gram $1. Start ambil makanan.
Even ustaz bayar, bukan ustaz ambil buffet ni. Ustaz order makanan. Contohnya chicken chop, lamb chop, something like that lah. Let's say sebab makanan di sana tu all the western food. Jadi ustaz makan lamb chop itu, ustaz makan separuh. Ustaz dah bayar dah separuh. Bukannya buffet. Kalau buffet nampaklah ke pelahapnya berbubuh sampai bertimbul macam naik broza tu kan. Ni tak, memang chicken chop atau lamb chop ni didatangkan dengan satu slice ataupun dua slice saja. Kalau berlaku pembaziran, dia tetap timbang dan ustaz kena bayar lagi. Double cost. Kalau kikak logik ke tak, oh aku dah bayar, aku bagi si biji ni kot. Tak. That's the rule. Dia kata apa? Di antara word dia something like this lah. Mungkin saya kalau saya salah, saya minta maaf. Yang saya ingat dia kata apa? Dia kata what you pay is yours. But your wastage is not yours. Bahasa mudahnya itu bukan word yang asal lah, tapi saya nak fahamkan dia kata macam apa yang kamu beli itu memang hak kamu. Tapi apa yang kamu bazirkan itu bukan hak kamu. Masya-Allah. Dia kena timbang pula, nak kena bayar. Oh, bebai kita bayar ayau dah lah, aku makan aku bayar dah. Jadi saya rasa baik kalau ada restoran yang mula nak buat, saya akan jadi tetamu, saya pergi makan kat tempat apa. Sebab apa? Tuan-tuan dah mengelak orang daripada membazir. Okey Ustaz, alhamdulillah kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Doa sebagai penutup, doa ringkas Ustaz. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Amin amin. Wa ikhwanina mujahidin khususan fil Palestin. Amin. Wa fi kulli makan wa fi kulli zaman fi awtanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkanlah hati kami. Allah, hati kami keraskan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat, yang melakukan kemungkaran kepadamu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang pernah melakukan kesalahan kepada mak dan ayah, Kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, jadikan kami sebagai anak yang bermanfaat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Yang makan harta haram, riba, rasa syubhah, ampunkan dosa kami ya Allah. Berilah kemenangan kepada seluruh umat Islam, khususnya ke atas bumi Palestin yang sedang berjuang ya Allah sampai hari ini ya Allah. Bebaskanlah mereka dengan keamanan ya Allah. Ya Allah, bagilah mereka kemenangan ya Allah. Jadikan kami sebahagian dari perjuangan mereka, sama ada harta kami, tenaga kami atau doa kami sekurang-kurangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.